Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zakirina bin Muhammad Noh. Kad mencik saya 10 DKM 20F2008. Saya adalah pembentangan yang pertama. Saya akan menerangkan apa itu definisi masyarakat, definisi masyarakat majmuk beserta contoh kaum yang ada di Malaysia. Saya akan mulakan dahulu dengan definisi masyarakat. Definisi masyarakat dari segi kamus Dewan pada tahun 2005 dia adalah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Sebagai contoh, kita tengok gambar di sebelah ni. Kita beri contoh, masyarakat ni tinggal di satu pendalaman dan mereka buat hal mereka sesama sendiri. Maksudnya, mereka tak ikut masyarakat lain yang buat. Maksudnya, mereka sesama mereka sahaja. Okey. Poin yang kedua, dalam konteks Malaysia, hubungan harmoni antara pelbagai kumpulan etnik dapat membina sebuah masyarakat yang teguh. Kumpulan etnik ni dia ada dua bahasa, iaitu dari segi bahasa dia adalah kaum dan juga bangsa. Sebagai contoh di Malaysia kita ada kaum Melayu, Cina dan juga India. Dari segi istilah pula dia adalah manusia, kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan akademi dan sebagainya. Definisi masyarakat majmuk. Definisi masyarakat majmuk ialah sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan budaya, agama, bahasa, adat resam dan cara hidup tersendiri. Contoh macam gambar ni lah. Kita bagi contoh. Melayu dia ada pakaian dia tersendiri. Cina ada pakaian yang tersendiri, orang India ada pakaian yang tersendiri dan orang asli atau orang Iban mempunyai pakaian yang tersendiri. Okey. Poin yang kedua, konsep masyarakat majmuk merujuk kepada masyarakat campuran yang berbilang bangsa, iaitu terdiri daripada pelbagai rasa atau etnik yang berada di bawah satu pemerintahan. Kita beri contoh dekat Malaysia ni, kita ada masyarakat Melayu, kita ada Cina dan India. Kita orang kata apa? Bersatu dalam satu masyarakat dalam Malaysia ni. Maksudnya kita bergaul tapi kita tak ada bercantum. Maksudnya Melayu ni dia ada cara dia tersendiri, maksudnya adat tersendiri. Cina ada adat dia tersendiri. India ada adat sendiri. Itulah maksud kita bergaul tapi tidak bercantum. Poin yang ketiga, agama yang berbeza diamalkan oleh setiap kumpulan. Maksudnya, Melayu ada agama dia, Cina ada agama dia, India ada agama dia. Seterusnya saya akan terangkan kaum yang ada di Malaysia. Saya akan mulakan dengan Melayu. Kaum Melayu ini merupakan masyarakat yang paling terbesar di Malaysia. Kemudian orang Melayu ini mereka menggambarkan kebudayaan Melayu sepertinya berbahasa Melayu dan mempunyai keturunan Melayu. Orang kata apa? Darah daging Melayu orang kata. Yang ketiga, apa yang membuatkan orang Melayu ni terkenal adalah dari segi sikap ramah dan budaya seni. Sebagai contoh, pada zaman dulu ni kira kaum lain ni mereka minat dengan orang Melayu ni sebab orang Melayu ni dulu mungkin mereka pandai berseni, kemudian dengan sikap ramah mereka. Sikap ramah maksudnya mereka ni suka bergaul ataupun selalu tegur masyarakat lain lah. Maksudnya tegur siapa orang kata macam orang kata selalu jumpa kau lain mereka ni tegur betul saling hormat antara satu sama lain macam tu lah. Kaum yang kedua adalah kaum Cina. Kaum Cina ni adalah merupakan golongan masyarakat kedua yang terbesar di Semenanjung, bukan di Malaysia. Kaum Cina ini mereka mempunyai pelbagai agama seperti Buddhisme, Konfusianisme, Kristian, Taoisme dan juga Islam. Orang Cina ni mereka memang apa orang Cina ni buat adalah mereka memberi tumpuan kepada dari segi sektor perdagangan dan juga perkhidmatan. Maksudnya zaman sekarang ataupun zaman dahulu pun mereka memang mementingkan pekerjaan seperti perdagangan dan juga perkhidmatan. Sebahagian besar orang Cina
mereka memang tertumpu di bandar-bandar utama, khususnya di Lembah Kelang. Maksudnya, orang bahasa Cina maksudnya orang golongan yang kaya-kaya ataupun orang besar-besar jenis yang ada duit banyak ni, mereka memang lebih kepada tumpukan kerja di Lembah Kelang. Sebagai contoh, kita tengok di peta sebelah kanan ni. Okey, ni adalah peta Lembah Kelang. Okey, Lembah Kelang ini, apa yang ada di Lembah Kelang, dia adalah ada Kuala Lumpur, dia ada Putrajaya, dia ada Cyberjaya dan sebagainya. Maksudnya, orang Cina ni tahu lah. Maksudnya, kawasan ni lah merupakan sektor untuk orang kata apa, dapat duit banyak ataupun senang mencari keuntungan lebih. Maksudnya, di peta, kawasan ni lah lagi senang untuk dapat duit. Okey. Okey, kaum yang ketiga yang berada di Malaysia adalah India. Okey. India merupakan masyarakat yang ketiga yang terbesar di Semenanjung. Dan pada masa dulu, orang India ni mereka bekerja dan menetap di estes. Estes ni maksudnya ladang ataupun kebun lah. Okey, pada masa kini pula terdapat di kalangan mereka ni berpindah daripada India datang ke Malaysia untuk menyertai kerja seperti perdagangan atau perkhidmatan. Maksudnya mungkin di negara mereka tersendiri, mereka memang mahir dalam mereka memang mahir kerja dari segi perdagangan dan juga perkhidmatan. Tapi mungkin kerana keuntungan di India dengan Malaysia mungkin berbeza. Sebab itulah mereka datang ke Malaysia dan mereka ingin mencari keuntungan lebih ataupun mereka ingin ataupun mencari pengalaman baru lah dari segi perdagangan dan juga perkhidmatan. Maksudnya mereka nak tahu lah, macam dekat Malaysia ni ada beza dari segi perkhidmatan dan juga ataupun perdagangan. Maksudnya dia nak tahu lah dekat Malaysia dengan India ni ada beza tak sektor perdagangan dan juga perkhidmatan. Okey. Kemudian India ni mereka ada setengah India ni daripada golongan sub-unit yang orang kata, maksudnya daripada jenis orang Singh, Tamil, Malayani dan juga Sinhala. Okey. Masyarakat India ni mereka mengandung pelbagai agama seperti Hindu, Sikhisme dan juga Islam. Islam ni maksudnya orang India ni mungkin masuk Islam. Dan seluruhnya orang Malaysia ni maksudnya kaum-kaum ataupun masyarakat lain mereka akan panggil mamak maksudnya dia ada separuh India, dia ada separuh Islam. Sebab tu sebab tu lah. Okey, yang terakhir adalah ethnic link. Okey, apa itu ethnic link? Dia adalah kaum orang asli. Okey. Apa itu orang asli? Orang asli merupakan golongan yang terkecil di Semenanjung tetapi mereka terkenal dalam kajian antropologi. Okey. Kebanyakan orang asli ni mereka tinggal di kawasan pendalaman. Okey. Kawasan pendalaman ni dia macam kawasan yang jauh dengan bandar. Sebagai contoh macam dekat hutan. Maksudnya kaum-kaum dia tinggal di bandar dan orang asli ni tinggal dekat hutan. Disebabkan itulah kaum-kaum ni ataupun masyarakat ni kalau mereka nak jumpa dengan orang asli ni memang susah nak jumpa sebab orang asli ni memang gemar tinggal di pendalaman. Orang kata memang susah, jarang nak jumpa. Kadang-kadang kalau pergi hutan pun, kalau nak jogging pun, kata nak jogging, hiking ke apa ke, kalau dapat jumpa orang asli ni memang kata apa, memang betul lah. Orang kata memang rasa seronok gila sebab memang susah lah jumpa orang asli ni. Okey. Kemudian orang asli ni mereka mempunyai kepercayaan tersendiri iaitu kepercayaan tradisional. Okey. Mereka memang percaya kepada animisme, Kristian dan juga Islam. So, kesimpulan yang dapat dibuat oleh masyarakat dan juga masyarakat majmuk adalah masyarakat ini dia lebih kepada satu golongan ataupun satu masyarakat yang hidup cara mereka tersendiri dengan sesama mereka saja. Maksudnya mereka tidak bergaul dengan masyarakat lain. Masyarakat majmuk pula adalah semua kaum bersatu. Maksudnya kaum Cina, kaum Melayu dan India mereka tinggal bersama-sama tetapi mereka menjaga batas dan juga batas mereka. Maksudnya Melayu ada batas dia, Cina ada batas dia, India ada batas dia. Maksudnya tidak melakukan benda yang boleh merosakkan hubungan silaturahim. Maksudnya ada batas dia lah, ada batas dia lah kiranya. Okey, sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Aiman Syahmi bin Fadli dan nombor pendaftaran saya ialah 10 DKM 20F2012 dan saya dari kelas DKM 5A. Dan sekarang saya akan jelaskan ciri-ciri masyarakat dalam konteks Malaysia. Terdapat 4 ciri-ciri masyarakat yang dapat saya huraikan dalam pembentangan ini, iaitu yang pertama, manusia yang hidup secara berkelompok, dan yang kedua, melahirkan kebudayaan, yang ketiga, mempunyai kepimpinan, dan yang keempat, mengalami perubahan. Bagi ciri yang pertama ialah manusia yang hidup secara berkelompok. Manusia hidup bersama dan membentuk kelompok. Kelompok inilah yang akan membentuk sesebuah masyarakat. Mereka ini akan mengenali antara satu sama lain dan saling bergantungan antara satu sama lain. Kesatuan sosial wujud dalam perhubungan sesama manusia dalam sebuah masyarakat. Seseorang tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia yang lain. Sebagai contoh, ketika kita hidup secara berjiran yang sentiasa tolong-menolong antara satu sama lain, membuat gotong royong di kejiranan, kenduri kendara dan lain-lain. Okey, kalau kita tengok gambar ni, maafkan saya. Untuk gambar yang pertama, dia tunjuk yang 3 perempuan ini mereka menyapu daun-daun kering yang walaupun bukan di halaman rumah mereka sendiri, sebab kerana untuk membersihkan lagi tempat kejiranan tersebut. Kemudian gambar yang kedua pula ialah menunjukkan bahawa seorang makcik memberikan makanan dan buah tangan kepada jiran di sebelah rumahnya. Kemudian gambar yang ketiga pula kita dapat lihat di sini seorang perempuan menolong seorang wanita yang sedang sarat mengandung. Dan gambar yang tak sekali pula ialah satu keluarga ini menziarahi satu keluarga yang lain, mungkin saudara ataupun jiran mereka. Ciri yang kedua pula ialah melahirkan kebudayaan. Masyarakat dia ni mempunyai kebudayaan dan kebudayaan tersebut boleh terus berkembang. Apabila manusia hidup di dalam sesuatu kelompok, mereka akan lebih kreatif dan inovatif. Untuk memenuhi keperluan hidup seharian, mereka telah menghasilkan kebudayaan sama ada bentuk kebendaan ataupun bukan kebendaan. Walau bagaimanapun, kebudayaan yang dilahirkan itu berbeza di antara masyarakat dari generasi ke generasi yang lain. Okey, baik. Tadi saya dah terangkan tentang kebendaan dan bukan kebendaan. Okey, apakah itu kedua-duanya? Yang pertama sekali adalah kebudayaan, iaitu dari segi peralatan dan kelengkapan kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, dari segi pakaian tradisional dan permainan tradisional dalam kaum utama yang ada di Malaysia ini, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Bagi kaum Melayu, iaitu pakaiannya adalah baju Melayu bagi lelaki dan baju kurung bagi wanita. Kemudian untuk orang Cina pula ialah samfu bagi lelaki dan cheongsam bagi wanita. Kemudian kemudian untuk orang lelaki bagi kaum India pula ialah vesti ataupun dhoti untuk lelaki dan sari untuk wanita. Bagi permainan tradisional pula adalah congkak, batu serbat, jezi iaitu sepak bola ayam, sepak takraw dan yang koko yang daripada kaum India. Bagi bukan kebudayaan pula, iaitu dari segi kepercayaan, adat istiadat, tarian dan makanan. Sebagai contoh, adat perkahwinan atau adat ketika hari kematian ini berbeza di dalam semua kaum atau agama di Malaysia ini. Kemudian dari segi makanan pula adalah nasi lemak, kuih bulan dan juga muruku. Kemudian untuk tarian pula ialah seperti kuda kepang, zapin, boria, tarian barat dan ayam dan juga tarian naga dan tarian singa. Okey, kalau kita tengok pada gambar ni, untuk yang paling kiri sekali iaitu bagi untuk pakaian untuk orang Melayu atau orang Islam, iaitu baju Melayu dan juga baju kurung. Kalau kita tengok kat situ, baju Melayu tu adalah baju Melayu cekak usang. Kemudian untuk bahagian bawah sekali iaitu pakaian untuk orang Cina, iaitu sanfu untuk lelaki dan cheongsam untuk perempuan. Kemudian bahagian kanan sekali iaitu pakaian untuk orang India, untuk orang kaum India, iaitu dhoti ataupun vesti bagi lelaki dan juga sari untuk perempuan. Okey, kalau kita tengok gambar ni,
Yang paling kiri atas iaitu permainan bagi orang India iaitu charanga. Untuk tengah atas iaitu congkak. Untuk atas kanan sekali iaitu kabadi. Kemudian kita kembali kepada kiri bawah sekali iaitu permainan gasing. Dan yang tengah bawah ialah permainan batu seremban. Dan yang paling bawah kanan iaitu jezi ataupun sepak bola ayam. Okey, untuk gambar paling kiri sekali, kiri atas iaitu Borea. Kemudian di sebelahnya pula iaitu tarian naga. Di sebelahnya lagi pula ialah tarian Barat Tanayam. Kemudian untuk di bawah tarian Borea itu pula ialah tarian Zapin. Di bawah tarian Zapin itu pula ialah tarian Singa. Dan di sebelahnya pula ialah tarian Bhangra. Okey, ciri yang ketiga pula ialah iaitu mengalami perubahan. Masyarakat sentiasa mengalami perubahan merangkumi segala aspek kehidupan seperti bilangan ahli, sistem ekonomi, politik dan sosial. Perubahan boleh berlaku secara sedar ataupun secara tidak sedar dan secara langsung ataupun secara tidak langsung disebabkan oleh faktor-faktor luaran seperti proses migrasi dan pertumbuhan budaya. Okey, migrasi ni ialah penghijrahan seseorang dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan tujuan menetap secara sementara ataupun secara kekal. Migrasi ini ianya boleh diterangkan contohnya macam melintasi sempadan kawasan negeri, negara ataupun antarabangsa. Okey, untuk pertemuan budaya pula ialah juga dikenali sebagai cultural diversity dan cultural clash, iaitu bermaksud penemuan sesuatu cara hidup manusia yang berlainan dan juga berbeza. Okey, bagi pertemuan budaya ini saya akan terangkan dengan cara situasi lah. Okey, macam situasi yang pertama, contoh macam saya ada seorang kawan yang sakit dekat hospital, kawan yang berbangsa Cina. Okey, jadi kalau saya nak ziarah orang sakit, mesti saya akan bawa buah tangan kan. Okey, jadi bila saya nak bawa buah tangan tu, mungkin saya ternampak buah pear. Okey, buah pear. So bila nampak buah pear tu macam sedap, jadi saya pun akan belilah kan, sebab dia nampak macam segar. Jadi bila saya beli buah pear tu, kemudian saya bawa kepada kawan saya yang berbangsa Cina tu, dia akan terkejut dan dia akan cakap bahawa tak boleh bawa ni sebab dia macam memberi suatu tanda buruk seperti kematian. So ini menunjukkan suatu pertembungan budaya antara kaum Melayu dan juga kaum Cina, di mana kita sebagai orang, saya sebagai orang Melayu boleh makan buah pear tanpa ada rasa was-was. Sedangkan bagi untuk orang Cina pula, mereka merasakan itu sebagai petanda kematian bagi mereka. Okey, bagi situasi yang kedua pula ialah macam contoh, saya ada kawan daripada negara Jepun. Okey, selalunya bila orang Jepun ni mereka akan makan Maggi, mereka akan buat bunyi macam macam tu. So bila kita dengar benda tu, kita akan rasa macam ini tidak sopan. Tetapi bagi mereka ini merupakan suatu cara untuk menunjukkan bahawa mereka menghargai. Dan jika kita lihat daripada gambar di sebelah ini, menunjukkan bahawa satu proses migrasi ataupun perpindahan oleh penduduk daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya daripada kota ke kota bandar ke kawasan-kawasan desa yang kecil, ataupun desa yang kecil kampung ke kawasan-kawasan kota atau bandar. Okey, untuk ciri yang keempat dan yang terakhir iaitu mempunyai kepimpinan. Masyarakat mempunyai kepimpinan. Setiap individu dilahirkan sebagai pemimpin. Seperti saya ketua kelas. Mereka boleh berperanan sebagai pemimpin di kalangan keluarga, ketua kampung dan ketua negara. Dalam masyarakat tradisional, pemimpin dipilih secara keturunan atau diwarisi. Namun begitu dalam masyarakat moden seperti sekarang ini, pemimpin dipilih berdasarkan kepimpinan tu daripada pencapaian, kewibawaan serta karisma mereka. Tanggungjawab pemimpin adalah untuk mengurus masyarakat untuk dipimpin.
kebijaksanaan pemimpin menentukan kemajuan sesebuah masyarakat maupun negara. Okey, pada masa sekarang ni pemilihan pemimpin juga dipilih dengan kaedah demokrasi, iaitu undian kan, pilihan raya umum yang dilakukan secara 5 tahun sekali. Okey, gambar di sini menunjukkan bahawa proses pilihan raya dilakukan untuk memilih pemimpin yang dipilih oleh masyarakat sendiri. Kemudian gambar di sebelahnya pula ialah proses angkat sumpah oleh Perdana Menteri yang akan menjadi Perdana Menteri untuk memimpin negara Malaysia ini. Okey, rumusan yang dapat saya simpulkan talinya ialah dengan pengetahuan yang telah kita ketahui, iaitu ciri-ciri masyarakat. Secara tidak langsung kita dapat mengetahui penyebab kesepaduan antara masyarakat di negara kita ini. Kerana ciri-ciri masyarakat tersebut menunjukkan bahawa kita hidup dalam berbilang kaum dengan pelbagai budaya yang ada di Malaysia ini. Kemudian cara hidup manusia yang secara berkelompok tanpa mengenal bangsa dan agama. Kemudian migrasi, iaitu perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, serta mempunyai kepimpinan di setiap peringkat dari keluarga hinggalah ke negara kita sendiri. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Aiman Syamil bin Fadli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Sukri bin Nazri. Matrik saya 10 DKM 20F 2010. Okey, saya akan meneruskan tentang 3 peranan sebagai masyarakat Malaysia dalam membentuk perpaduan antara kaum di dalam institusi. Okey, yang pertama, menganjurkan sambutan Hari Kemerdekaan di setiap institusi pada setiap tahun. Okey, perpaduan antara kaum antara rakyat juga akan lebih kukuh. Masyarakat sedia maklum bahawa Melayu, Cina dan India merupakan kaum majoriti di negara kita, selain kaum dusun, Kadazan, Bidayu, Melanau yang menjadi kaum minoriti. Negara yang harmoni dan sejahtera hanya akan dapat dibentuk jika semua kaum ini dapat bersatu padu, bekerjasama dan bertoleransi. Nilai-nilai ini dilihat semakin pupus dalam kalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh beberapa golongan yang menggunakan isu perkauman sebagai elemen politik mereka. Secara tidak langsung, ia menjejaskan dan meruntuhkan teras perjuangan masyarakat terdahulu yang ingin mencapai daripada penjajah. Okey, ini adalah gambar-gambar yang telah dipaparkan menunjukkan sambutan Hari Kemerdekaan di setiap institusi. Mereka mengibarkan jalur gemilang, menyanyikan lagu patriotik dan sebagainya. Peranan lain sebagai masyarakat Malaysia dalam membentuk perpaduan antara kaum ialah menyambut hari perayaan bersama-sama bagi setiap kaum. Konsep ini sebenarnya telah pun diperkenalkan, iaitu penganjuran rumah terbuka atau jamuan hari raya di setiap institusi. Negara kita merupakan antara masyarakat yang banyak meraihkan perayaan sepanjang tahun, daripada Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha, Deepavali, Wesak, Hari Gawai, Pesta Keamatan dan Hari Natal. Dengan penganjuran rumah terbuka dan jamuan raya, bangsa lain yang tidak mengetahui budaya dan tradisi kaum yang menyambut hari perayaan tersebut boleh mempelajari dan menikmati hidangan yang lazimnya dihidangkan. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Okey, kalau kita lihat gambar yang dipaparkan ini menunjukkan bahawa dalam perayaan Melayu, bangsa lain seperti Cina, India juga meraihkan dan memakai baju Melayu. Pada perayaan Tahun Baru Cina pula, mereka mengadakan pertunjukan tarian singa, dan bangsa lain juga turut menyaksikan dan meraihkan Tahun Baru Cina. Sama juga perayaan Deepavali, bangsa lain juga turut meraihkan dengan memakai pakaian seperti
sari, doti, kurta dan lain-lain. Hal ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara pelbagai kaum. Jelaslah bahawa menyambut perayaan bersama-sama bagi setiap kaum dapat memupuk perpaduan antara kaum. Yang terakhir ialah mempergiatkan aktiviti kokurikulum di dalam institusi. Ia juga dapat memupuk semangat perpaduan. Pihak institusi mesti memastikan penglibatan pelajar berbilang kaum dalam aktiviti badan beruniform dan kelab persatuan. Sebagai contoh, badan beruniform yang ada di Politeknik Seberang Perai seperti Askar Watania, PISPA iaitu Pertahanan Awam, Relasi dan yang terkini ialah Bomba. Bagi kelab pula, terdapat beberapa jenis kelab di Politeknik Seberang Perai seperti kelab My Crew, kelab pembimbing rakan siswa, kelab siswa yatim dan lain-lain. Hal ini demikian kerana aktiviti kurikulum ini mampu memupuk sikap saling bekerjasama, bertolak ansur, hormat menghormati serta bersatu padu. Contohnya dalam aktiviti perkemahan bagi unit beruniform, ahli-ahli akan bekerjasama mendirikan kemah, memasak makanan, melakukan aktiviti berkumpulan, membina gadget dan sebagainya. Hal ini akan memupuk semangat muhibah dalam kalangan pelajar berbangsa Cina, bangsa Melayu dan India. Oleh itu, kegiatan kurikulum ini sebenarnya satu alat yang sangat berkesan untuk membentuk perpaduan antara kaum dalam kalangan pelajar di setiap institusi. Sebagai rumusan, semua warga institusi bertanggungjawab untuk memainkan peranan yang penting ke arah membentuk perpaduan antara kaum. Semua pihak hendaklah bersinergi umpama aur dengan tebing untuk merealisasikan wawasan dan gagasan besar negara. Kita tidak mahu generasi hari ini mengabaikan peranan mereka untuk membentuk perpaduan dan menghancurkan negara yang bakal diwarisi kelak. Iltizam dan kesungguhan remaja dalam membentuk semangat perpaduan adalah dituntut demi mewujudkan semua negara yang bersatu padu, aman, maju dan berdaya saing di peringkat global. Kita juga dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum dengan cara memupuk dan menghayati semangat setiap kawan, tolak ansur dan bertoleransi di setiap institusi. Keadaan ini dapat dicapai ketika menyambut perayaan pelbagai kaum di Malaysia dan sekaligus menimbulkan sentimen perpaduan dan semangat bekerjasama. Assalamualaikum, nama saya Syamsul Azri bin Azhar. Nombor kad matrik saya 10 di KM 20F 2051. Jadi saya akan teruskan pada pembentangan yang seterusnya, iaitu 3 kesan kemasukan migran daripada luar pada era kolonial. Okey, jadi sebelum kita bincangkan 3 kesan kemasukan migran pada era kolonial tu, kita perlu tahu maksud migran tu sendiri. Okey, maksud migran tu adalah orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, maksudnya macam pindah dari satu lokasi ke satu lokasi, tak kisah negara ataupun negeri. Selain itu, dia juga dipanggil sebagai penghijrahan. Okey, maksud kolonial pula adalah bermaksud penjajahan. Okey, dan maksud penjajahan ni dari segi fizikal ataupun mental. Dia boleh jadi antara fizikal dan mental. Okey, sebelum kita teruskan dengan kesan yang akan kita bincangkan sebentar nanti, kita sebagai rakyat Malaysia perlu tahu yang tanah Melayu ataupun yang kini dikenali sebagai Malaysia pernah mengalami era kolonial ini. Okey, segalanya bermula pada tahun 1511 apabila Melaka didatangi oleh Portugis. Okey, pada tahun 1511 hingga 1641 ataupun bersamaan 130 tahun, Portugis ni menetap di Melaka. Okey, waktu tu memang ditentang hebat oleh masyarakat Melayu dengan bantuan Aceh ketika itu. Namun pada 130 tahun tu, dia tidak meninggalkan banyak kesan selain daripada bahasa, kataan yang dipinjam dan tarian waktu itu. Dan selepas 1641 itu diikuti oleh Belanda yang datang
ke Melaka. Belanda waktu tu Belanda datang 1641 selepas Portugis datang sehingga 1824. Okey. Belanda ni dia duduk di Melaka selama 183 tahun. So jadi lama lah juga. Okey, waktu tu macam tadi ditentang oleh masyarakat Melayu dengan bantuan Aceh. Waktu ketika Belanda ni pula dia ditentang oleh masyarakat Melayu juga, tapi iaitu Melayu Melaka dengan bantuan Bugis ketika itu. Namun waktu Belanda datang di Melaka ni, dia juga tidak meninggalkan banyak kesan kerana waktu itu dia lebih minat ataupun lebih tertarik pada negara jiran kita, negara serumpun iaitu Indonesia. Jadi walaupun dia lebih minat di Indonesia, tapi dia duduk lama juga di Melaka ketika itu. Okey, selepas itu diikuti oleh British. Tapi untuk British ni dia berlaku sebanyak 2 fasa, iaitu 1824 selepas Belanda pergi ke Indonesia, diikuti oleh British. Okey, pada 1824 tu sehingga 1942, dan untuk fasa yang kedua 1945 hingga kita merdeka iaitu 1957. Okey, waktu itu British ni dia kira dia tak menjajah Melaka saja, dia menjajah seluruh tanah Melayu ketika itu. Okey, waktu itu memang ditentang hebat oleh masyarakat. Kira semua masyarakat Malaysia tu memang tentang hebat sehingga kita dapatkan mereka waktu 31 Ogos 1957. Jadi sepanjang 130 tahun tu memang ditentang hebat lah. Tapi untuk British ni dia berbeza sikit dengan kehadiran Belanda dengan Portugis pada era kolonial di tanah Melayu, kerana dia meninggalkan banyak kesan juga seperti cara hidup orang-orang di tanah Melayu, dengan cara politik, ekonomi, sosial juga pun dia berubah dengan kehadiran British waktu itu. Jadi British ni banyak memberikan kesan pada tanah Melayu ketika itu, kerana walaupun dia kurang sedikit daripada Belanda, iaitu Belanda 183 tahun, tapi British lebih meninggalkan banyak kesan ketika itu. Okey, jadi seterusnya kita teruskan dengan kita punya topik, iaitu 3 kesan kemasukan migran pada era kolonial. Okey, first adalah kewujudan masyarakat majmuk. Sebagai contoh, apa yang kita dapat lihat hari ini, banyak masyarakat di negara kita, iaitu masyarakat India, masyarakat Cina, Melayu dan lain-lain. Banyak lagi lah. So kewujudan masyarakat majmuk tu dia lebih highlight pada Cina dengan India lah waktu tu. Okey, selain itu dia juga menjadi ataupun menjadi titik sebagai peningkatan ekonomi, bermulanya peningkatan ekonomi. Sebagai contoh, waktu tu biji timah, menara getah, masyarakat Cina, masyarakat India, menara getah, biji timah dan macam-macam lagi lah waktu tu. Dan akhir sekali iaitu wujudnya adat istiadat diraja yang dan adat yang wujud sehingga ini. Okay, pada era kolonial waktu tu, dia mewujudkan adat istiadat diraja yang meliputi aspek keputeraan, perkahwinan, penganugerahan, darjah kebesaran, pemakaman pemerintah dan pertabalan diraja. Okey. Selain itu, alat-alat kebesaran turut diwarisi dan digunakan dalam setiap istiadat. Jadi itu adalah 3 kesan kemasukan migran pada era kolonial di tanah Melayu lah, kita terangkan di tanah Melayu. Jadi rumusan yang saya boleh buat untuk pembincangan saya ini, walaupun negara kita pernah melalui zaman ataupun era kolonial, itu janganlah memandang buruk tentang itu, kerana dengan terjadinya era kolonial di negara kita, ia juga memberikan banyak kesan yang baik daripada buruk. Sebagai contoh, adat Asam ataupun adat pertabalan diraja, semua tu berlaku disebabkan era kolonial di situ. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersyukur kerana negara kita telah pun merdeka, dan kita wajiblah sayangi negara kita. Jadi sekian, terima kasih.